Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Pak Imam Tuan Haji Samsuri, ya, sahabat-sahabat sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah. Pertama tadi kita merapatkan tinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan inayahnya dapat kita sama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita. Dan setelah kita menunaikan solat fardu maghrib, sebelum itu ada peluang lagi untuk kita sama-sama mendengar sedikit sebanyak kuliah yang disampaikan. Pesanan fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu sangat-sangat memberi manfaat kepada orang mukmin. Lebih-lebih lagi dalam kita membicarakan tentang Al-Quran Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalimah-kalimahnya. Lebih-lebih lagi kita baca, dah dapat pahala dah. Kemudian kita mentadabburkan sedikit ataupun kita tafsirkan sedikit ayatnya agar kita dapat faham maksud yang terkandung dalam ayat. 6,236 ayat itu, sekurang-kurangnya dapatlah kita faham maksud-maksud daripada ayat Al-Quran itu. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa tidak kita nak mentadabburkan Al-Quran Karim? Ataupun hati kita tak nak untuk mentadabburkannya. Allah Subhanahu wa taala menjuruhkan kita bukan saja untuk dibaca Al-Quran Karim, tapi juga ditadabbur. Itu tujuan penurunannya adalah sebagai panduan kehidupan kita ni. Tanpa dia, sesat kita jauh. Kita tidak ada syariat. Kita hanya bergantung kepada Al-Quran dan juga usuruh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara tu kan, yang tidak akan sesat selama-lamanya. Kita bergantung pada dia. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini disambung sebelum Ramadan hari itu, sekali lagi kita membicarakan tentang surah Abasa. Surah Abasa ni saya telah mentafsirkan menggunakan kitab tafsir Pak Hamka. Tafsir Hamka ni, Tafsir Al-Azhar Pak Hamka punya, Profesor Dr. Hamka. Ya. Dulu saya telah mentafsirkannya daripada ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-23. Kandungan dalam surah Abasa, saya ulangi lagi ya. Dia beberapa peringkat. Kalau kita lihat ayat yang pertama sehingga ayat ke-10 ni menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasa muka kepada sahabatnya, iaitu Abdullah ibn Maktum. Ya, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembang-sembang kepada pemuka-pemuka Quraisy. Sedang sembang dengan pemuka-pemuka Quraisy, tiba-tiba datang Abdullah ibn Maktum bertanya hal-hal agama lah. Lalu tengah sembang tu,
Rasulullah bermasam muka. Macam kita lah. Kita tengah sembang-sembang kawan, datang kawan ni nyampuk. Nak marah kita. Belum habis lagi sembang ni. Itulah. Rasulullah macam itulah kan. Ataupun kita makan di restoran. Tengah sembang, berbincang, datanglah penjual. Mengganggu kita sedang makan. Penjual kan. Encik minta maaf ke sana bercakap. Dia pula menyampuk depan tu. Ya, kadang-kadang itulah orang berbisnes. Kita nak marah juga. Kita tengah bersembang dengan perkara yang lain, dia datang pula benda yang lain. Begitulah. Ceritanya yang pertama, ayat yang peringkat yang pertama tu. Jadi ayat ini turun juga mendatangkan keteguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah besar pun, tak ada salah besar. Cuma ia tazakkaru ataupun memberi peringatan saja kepada kita, pengajaran kan. Kalau orang sembang janganlah kita nak menyampuk kan. Tunggu selesai dulu barulah kita giliran kita lah nak bertanya, nak bercakap. Tapi Ibnu Maktum ni bukan tak ada salah apa pun. Abdullah bin Maktum dia buta, dia tak tahu Nabi kita sembang tu. Dia buta kan. Abdullah bin Maktum ni dia buta. Jadi Nabi SAW tengok dia buta. Jadi masa muka pun dia tak tahu Nabi itu bermasa muka dengan dia. Jadi ini teguran daripada ayat itu. Ayat seterusnya menyatakan kepada kita tentang kutilal insanu ma akfarah, binasa bagi orang manusia dengan kekufurannya. Manusia kufur kenapa? Dia tak sedar diri. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia tak tak sedar diri daripada. Dia kenapa? Dia tak sedar diri, dia diciptakan daripada apa? Siapa yang menciptakannya? Sehingga dia ada pada diri dia. Ya. Jadi manusia yang kufur dan ingkar dalam hidup ni, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah insan yang binasa. Kutilan insan. Ya. Jadi perjalanan hidup dia dalam keadaan kekufuran sehinggalah mati dia. Kemudian peringkat ini juga. Dan yang terakhir yang kita nak tafsirkan pada malam ini ialah tentang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat keperluan kita, iaitu pemakanan. Ya. Kalau kita buka aplikasi Al-Quran surah Abasa ayat yang ke-24. Ayat ke-24 saya baca dulu, tuan-tuan bolehlah ikut. Ya. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf lam harfun mim harfun. Artinya biasanya satu ayat satu huruf itu Allah Subhanahu wa taala gandakan 10 ganjaran. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Kita teruskan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ni sokhah ni kena baca dengan 6 harakat. Kita panggil mad lazim kalimi musaqqal. Macam kita baca waladdallin lah. Wajib dengan kadar 6 harakat, tak boleh kurang. Tu saya ulang فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Fajarah, jim di mana letak jim ni? Jim di tengah-tengah lidah. Jarah. Nirwajim. Bukannya hujung lidah, nirwajim. Begitu juga di tengah-tengah lidah kita ni ada huruf ya, ada huruf jim, ada huruf shin. Kalau kita baca Fatihah contohlah. Maliki yaw. Yaw dengan yaw beza tu. Maliki yaw, maliki yaw. Yaw tu dia pergi ke bawah lidah tu, dia bukan situ. Sebenarnya ia di tengah-tengah lidah, angkat bertentangan dengan langit-langit. Yaw. Maliki yaw middin. Begitulah huruf di tengah-tengah lidah. Jim, shin dan ya. Inilah huruf-huruf Al-Quran Karim yang kita baca, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tafsirkan ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Yang bermaksud, maka cubalah pandang manusia kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya telah kami curahkan air yang mencurah-curah. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami lunakkan bumi selunak-lunaknya. Fa'ambatna fiha habba. Maka kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan. Wa 'inaban wa qadba. Dan anggur dan sayur-sayuran. Inab artinya anggur, wa qadba sayur-sayur. Wa zaituna wa nakhla. Dan buah zaitun dan kurma, pokok kurma. Wa hadaika ghulba.
dan kebun-kebun yang subur. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumput. Mata'al lakum wa li'an'amikum, iaitu akan kekal bagi kamu, bagi ternak-ternak kamu. Akan bekal bagi kamu dan bagi ternak-ternak kamu, atau itu binatang-binatang ternak. Hadirin dan sekalian, fanzuril insan ila ta'ami. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita supaya melihat hal-hal berkaitan dengan makanan. Kan? Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfah. Nutfah adalah daripada air mani. Air mani daripada mana? Daripada bekalan hasil makanan ibu bapa kita makan. Kan? Hasil daripada makanan-makanan kita ni, makan nasi ke, biji-bijian ke, apa semua ke, itulah terkumpul di dalam antibody kita, hasilnya air mani, nutfah. Kemudian ditakdirkan kita hidup dan kita jadilah manusia. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fanzuril insan, maka cubalah memandang manusia kepada makanannya, ila ta'ami. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan? Sebab kita ni makannya tak tahu macam nikmat itu kan, makanan itu daripada mana datang. Kita tak nak fikir tu, kan? Kita tak nak fikir bila dah masuk dalam mulut dah fikir, tak ada dah. Tak ada dah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita fikir, dari segi makan pun kita fikir. Daripada mana datang tu? Kan? Kita makan lauk kari. Lauk kari, apa tu? Bawang merah, bawang putih masuk, cabai, cili, kari. Daripada mana datangnya kari? Daun kari masuk semua tu. Masuk dalam mulut, sedap dia makan. Fikirnya sedap ni mana tu. Begitu Allah Subhanahu wa taala, benda yang sekecil ini pun disuruhnya kita untuk berfikir. Jadi fal yanzurul insan ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba. Anna sababna ma'a sabba. Sesungguhnya telah kami curahkan air securah-curahnya. Jadi dia kata sini, asal mulanya ialah bahawa bumi itu kering. Bumi kita ni asalnya ialah kering. Maka turunlah hujan. Hujan lebat sekali yang turun laksana dicurahkan dari langit. Maka bumi yang laksana telah mati itu hiduplah kembali. Sebab bumi kita ni kering. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia yang menumbuh tumbuh-tumbuhan daripada bijian pada bijian ditumbuh. Allah Subhanahu wa taala dengan pemurah dan kasih sayangnya, adakah dia membiarkan saja dalam keadaan kering kontang? Tidak. Dengan dihasilnya pula air turun dari langit. Dari mana datangnya? Uap daripada laut tu kan. Daripada laut naik atas, kemudian terkumpul menjadi awan, dan awan menjadi air terkandung. Kemudian awan tu bawa ke satu tempat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, arahan dia. Kemudian letak satu tempat, turunnya hujan di tempat itu. Turun dalam beberapa keadaan hujan ni serta membasahi bumi, sehingga barulah dikata hidup balik bumi itu. Amman khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'a fa anbatna bihi hadaiqa. Lalu diturunkannya Allah SWT hujan dari langit, kemudian menumbuhkan balik tanaman-tanaman, hadaiqa, ditanam tanaman. Wa anzalna minas samaa'i ma, banyaklah dalam ayat Quran disebut wa anzalna minas samaa'i ma'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kami turunkan air hujan dari langit, minas samaa'i ma'a, air langit. Fa ambatna fiha, kami tumbuhkan balik tanam-taman yang setelahnya tadi mati.
dengan takdir kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab tu dia suruh kita fikir. Tak fikir lagi, kemudian dicurahnya hujan lagi kepada kita. Kadang-kadang berlakunya hujan berlebihan sehingga banjir besar, banjir bah, yang yang boleh merosakkan harta benda ataupun tanam-tanaman. Itu adalah ujian yang Allah disuruh dilengkapkan sini supaya kita berfikir. Kemudian thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami lunakkan bumi selunak-lunak. Maksudnya bumi itu dibelah. Bumi itu kering tadi. Bila turunnya hujan, maka tanah-tanah menjadi lembut, subur kembali, supaya manusia dapat bertanam dan mendapat hasil, dan mereka hidup dengan makanan-makanan yang ditanam. Fa'ambatna fiha, kemudian kami thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan. Dia kata pada negeri-negeri yang makanan pokoknya ialah padi. Macam negeri kita ni, asal dulu padi kan, padi. Memang sawah itu perlu kepada air yang banyak pengalirannya, kan? Kalau tak ada air, tak payah nak tumbuh padi ni. Kena ada air tu, maka tanah tadi boleh dilembutkan. Maka dengan dilembutkan tanah tadi, padi tadi, kemudian campak benih, maka tumbuhlah dia. Itulah maksud di sini, iaitu benih padi, benih gandum, benih kacang dan jagung. Kemudian wa ainaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Dengan mensejajarkan anggur sebagai buah-buahan yang dapat dimakan langsung dengan sayur-sayuran lain yang sangat diperlukan vitamin dan kalorinya bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan anggur dan sayur-sayuran. Dua makanan ini sangat berkhasiat vitaminnya tu. Itu disebut di sini berapa buah-buahnya. Buah anggur ni. Buah anggur bagus dimakan dan juga sayur-sayuran. Disebut sini kalori. Nampaknya bahawa keduanya itu sama pentingnya sebagai zat makanan. Tuan makan anggur bagus. Sayur-sayuran. Jadi kalau sayur kalau tempat yang sejuk, sayur biasanya sayur kubis. Sesuai untuk makan sayur kubis. Kadang-kadang orang makan sayur kubis ni angin pula, sejuk, tak boleh. Tempat orang panas boleh makan. Tapi kalau pergi Kundasang, sayur kubis ni memang tempat makan sayur kubis di Kundasang, Sabah tu, kan? Tadi kata ni sihat sayur sana, besar-besar je, tepi-tepi jalan ni boleh tengok. Banyak, ada bermacam-macam bentuk. Adanya warna ungu tu kan, warna merah, warna putih, berbagai bentuk. Tapi tempat kita ni tak ada lah nak tanam mana. Di kawasan Kuala Lumpur ni. Tapi kalau di kampung, tengoklah tempat kalau tempat yang sejuk boleh tanam benda-benda yang macam ni. Jadi yang pentingnya ialah sayur-sayuran kena kita makan. Kemudian wahadaika ulba, dan kebun-kebun yang subur. Dengan menyebut kebun-kebun yang subur, maka tercakuplah di dalamnya buah-buahan yang lain yang sejak zaman dahulu telah dikebunkan orang, sebagai diceritakan dalam surah Saba, dalam ayat 15. Sehingga kesuburan tanah menimbulkan syukurnya kepada Tuhan, dan kesyukuran menyebabkan baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberi contoh dalam surah As-Saba ni. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim jannatani 'an yamin wa shimal.
kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Apa nama, baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala mencakap negeri Sabak tu kan, dulu dia tanah subur. Sabak ni adalah satu tempat di Yaman. Yaman dikatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, Sabak ni adalah nama orang tu. Di Yaman nama orang. Nama seorang raja, ada yang mengatakan nama di kalangan nama raja-raja dulu. Sebab bumi Yaman ni dulu subur. Subur dari jannatan ayyamin wa shimal, kiri kanan je. Tanahnya sangat subur. Ya. Sebab itu dulu, tapi tahu dah sekarang ni macam mana tu? Kan? Raja-raja, rasul-rasul diutuskan di sana. Kena apa? Kena kesuburannya tempat itu. Ya. Negeri Yaman. Wa rabbud apa nama? Baldatun tayyibun. Iaitu satu negeri, satu bandar, satu negara yang baik. Wa rabbun ghafur. Dan Tuhan Maha Pengasih Penyayang bagi dia. Baik itu apa nama, Anas bin Malik asal daripada Yaman kan. Itu masa kecil-kecil ibunya bawa ke pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Masa kecil-kecil lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni. Daripada sana sebab kesuburan. Oh, Yaman ni pun cerdik pandai tu. Orang pandai. Ya, orang Yaman. Batu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Kena keindahan, kecantikan kebunnya yang subur itu sehingga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi wa fakihatu wa abba. Wa fakihatu wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumput. Akan bekal kepada kamu dan juga kepada ternak-ternak kamu. Mata'al lakum. Tujuannya untuk kamu dan untuk ternak-ternak ni. Buah-buahan untuk kita makan dan rumput-rumput bagi binatang-binatang ternak. Artinya berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia. Buah segar ni kita dapat makan buah segar ni. Kan? Cuma tengoklah buah sekarang ni. Kan? Buah sekarang ni ya tak macam dulu, harga dia kan mahal lah. Nak beli buah apple macam ni pun RM3.5 satu biji, RM4 satu biji. Dulu boleh dapat RM1 lah, pasal minggu dulu. Tak tahulah dekat sini kat Putrajaya tu, ya Allah, mahal ni buah-buahan ni. Ya. Jadi dia kata bermacam-macam buahan segar yang dapat dimakan. Sejak dari delima, anggur, apple, berjenis pisang, jenis mangga dan berbagai buah-buahan yang hanya tumbuh di daerah-daerah beriklim sejuk. Kalau tengok buah-buah yang beriklim sejuk, bagi kita di sini pisang boleh hiduplah dengan segar. Tapi kalau anggur di tempat-tempat yang sejuk. Tapi anggur boleh dah diturun tanam, dan sekarang ni boleh pula tanam di tempat-tempat yang biasa. Tanaman pasu pun boleh jadi dah. Di tempat yang panas, musimnya adalah musim durian. Durian boleh, tempat yang panas. Lagi apa? Tembikai. Ni musim durian ni, musim tembikai ni. Musim buah manggis di kawasan-kawasan yang panas. Musim panas, Allah Subhanahu wa taala bila panas, buahnya biasanya manis. Kalau musim panas, ya musim panas, tembikai biasanya manis. Durian memang sedapnya. Ya, tapi kalau hujan, yang boleh ni hujan, apa nama tadi, tembikai dia tawar. Jadi, ya. Sebab saya pernah duduk di kawasan tembikai ni, di tengah-tengah ladang tembikai. Saya duduk tanah tembikai dulu. Ya, bila musim hujan dia tak manis. Musim panas sungguh, kita makan memang sedap, manis sungguh. Di kawasan kita ya duduk di tengah-tengah kawasan tembikai, besar-besar tembikainya. Jadi itulah yang dikatakan bagai-bagai buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan supaya kita tadi melihat ila ta'ami falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah manusia itu dengan makanannya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, itulah berbagai-bagai Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana
hal-hal keadaan manusia dijadikan daripada nutfah, bila hidup menjadi manusia, kemudian manusia itu dibekalkan dan tidak dibiarkan begitu, diberinya makan, diberinya supaya diberi keperluan dengan tubuh badan manusia itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bila ada begitu, dia suruh kita berfikir makanan apa yang menjadikan kita tadi menjadi manusia yang bersyukur ataupun tidak. Kemudian selanjutnya ayat ini yang ayat di peringkat yang akhir, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, fa idza ja'atis sakhah, maka ingatlah apabila datang suara yang sangat keras. Bila cerita tadi, cerita Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tengok makan, dan yang ni pula dia suruh kita ingat apabila datang suara yang sangat keras. As-sakhah artinya suara yang sangat keras. Maksudnya suara yang sangat keras ini ialah suara yang apabila didengar, ya, gegendang telinga, boleh pecah mendengar. Terlalu kuat, sakhah. Iaitu bila suara itu terdengar, maka sangat keraslah, pecahlah telinga, anak telinga tersebut. Artinya gegendang telinga kita pecahlah. Ya. Ini adalah satu daripada nama-nama hari kiamat yang tersebut di dalam Quran. Dia ada sebut Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, As-Sakhah. Maksudnya ialah suara yang keras. Apa suara yang keras ni? Sedangkan wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardh thumma nufiqa fi ukhra. Yang itulah ditiupkan sangkakala ni, suara yang keras. Kemudian tiupan yang kedua tu yang menyebabkan seluruh cakrawala bumi habis, gunung ganang bertabur. Dengan suara yang kuat ini, manusia tak dapat nak fikir apa dah. Macam mana keadaannya tu, ya? Baru ni 5 tu, saya pergi 5 tu, 5 di Langkawi, kapal terbang tu, kecil je kapal terbang tu kan. Dia sebuah je kapal terbang tu, jet tu, Sukhoi tu. Dia punya bunyinya kuat, Masya Allah. Ya, macam nak pecah kawasan tu. Bunyi bom pula, berbagai-bagai bunyi tu, menakutkan, ya, menakutkan. Apa ni, 5, 16, 10 buah terbang sekali, lagilah kuat, Masya Allah. Itulah teringat keadaan-keadaan ini apabila dengar suara yang sakhah. Sakhah maksudnya yang memang terlampau kuat bunyinya sehingga dia kata telinga kita boleh pecah mendengarnya. Dalam telinga kita boleh pecahnya. Artinya hampir sama dengan suara yang sangat keras, suara pekik dan menyeramkan bulu roma kita, ya? Atau kegoncangan yang tiada terperi dahsyatnya, dan masing-masing kelak akan bertemu dalam suratan amal sendiri. Di situlah kita melihat keadaan itu, baru kita rasa macam mana, ya, amalan aku, ya. Baru kita rasa betul lah yang dicamahkan malam ni, yang dikuliahkan malam ni. Baru kita teringat, Ustaz jadi pernah beritahu tu kan, dalam ayat sekian-sekian. Dah perasan kita pada hari ini di mana kita. Perasan dah tu. Demikian hebatnya hari itu. Hebatnya hari itu kita dah tak tahu, tak tahu macam mana, tak boleh nak digambarkan lah. Bila saya renung-renung sendiri kan, bila saya tengok diri saya sendiri, perhati bila saya baca ayat ni, sebelum saya masuk sini saya perhati dulu, dahsyatnya hari itu, ya. Jadi tak boleh nak gambarkan macam mana, tak ada kita gambarkan macam mana, terlampau dahsyat bunyi sehingga pecah telinga, kena telinga. Ditiup sangkakala kali yang kedua. Wa idzahum qiyamun yanzurun, ketika itu kita bangun dan melihat apa berlaku. Masya Allah. Kemudian selepas itu baru kita rasa yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak bapak dia. Wa sahibatihi wa bani, dia lari daripada isteri dia, daripada anak-anak dia. Sedangkan
saudara-saudara, tak kiralah saudara seibu, sebapa, semua yang dekat dengan kita ni. Mak bapak dekat dengan kita, anak lebih dekat dengan, isteri lebih dekat lagi dengan kita, suami lebih dekat lagi dengan kita. Kita boleh lari dekat dia. Kita boleh tak peduli dia, kita lari, tak nak dekat dia. Sebab apa? Sebab dia kata sini ialah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap mereka itu di hari itu ada satu perkara yang dihadapinya. Masing-masing ada masalah. Ada masalah masing-masing ketika itu, kan? Masing-masing dengan masalah masing-masing, sehingga tidak mempedulikan lagi orang yang dekat dengan dia. Mak bapak pun tak dipeduli lagi, anak isteri pun tak dipedulikan lagi. Kita jauh dia lagi daripada dia. Tak nak supaya apa masalah aku tak nak lagi. Mereka mengetahui dan sebagainya. Di dalam ketiga-tiga ayat ini dikata didahului menyebut saudara seibu, sebapa, adik-beradik, ya. Kemudian ibu, ayah, anak, isteri. Ya. Maka bila hari perhitungan di hari di kiamat itu, saudara ke, ibu ke, isteri ke, anak ke, dia tak ingat lagi. Tak ingat lagi bagaimanapun kasih dan rapat kita dengan mereka. Namun di hari perhitungan itu kita tidak akan teringat lagi kepada mereka betapapun kita dekat dengannya. Sebab masing-masing kita telah menghadapi masalah sendiri-sendiri. Kita ada masalah kita sendiri. Kita ada masalah kita sendiri. Dan itulah yang dengan tepat dikatakan dalam ayat ini. Dengan ayat ini dia kata wujuhu yawma idzin musfirah. Bagi setiap orang dari mereka dari itu ada satu perkara yang dihadapi, iaitu beberapa wajah di hari itu berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa bersukacita. Ini kalau dah nampak ada istimewa, ada kelebihan tu. Ya, apabila kita lihat dah huru-hara macam tu, kita rasa kita dah lepas ni. Tengok muka Haji apa Samsuri, senyum macam senyum sekarang lah kan. Selepaslah kita di Haji, kita begitulah, berseri-seri wajah kita, berseri-seri muka kita. Dalam keadaan huru-hara tersebut, kita tak ada masalah apapun, kan? Walaupun tadi kita menghadapi beberapa masalah, kita lari pada saudara mara kita, tetapi ada wujudnya di kalangan satu puak yang Allah sebut, wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah mereka pada ketika itu berseri-seri. Ada satu puak yang berseri-seri. Jangan-jangan Tuan Haji muka berseri-seri. Jumpa dia berseri-seri insya-Allah. Berseri-seri insya-Allah, berseri-seri insya-Allah. Niat tu tekad dengan amal kita insya-Allah. Ya, wujuhu yawma idzin dhahikah. Kemudian dia ketawa pula, bergahak-gahak. Kenapa bersukacita? Kita berjaya. Kemudian ada lagi satu puak, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Dikata pada hari itu, wajah hari itu padanya ada juga wajah bermuram durjana. Mukanya tu bermuram. Kenapa ni muka memuram? Muka memuram, tarhaquha qatarah, dan ditekankan oleh kegelapan pula. Muka dan bermuram, gelap pula, kan? Ya, di sana kalau gelap bermuram tak eloklah. Tapi sini muka gelap bercahaya. Lain beza itu ya. Tapi itulah yang dikatakan mengapa wajah jadi muram dan kegelapan menekan diri sehingga tak ada cahaya harapan sama sekali. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu ialah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar.
Daripada yang pertama Allah sebut tadi, mereka tidak dapat menerima kebenaran. Mereka tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu menolak, mereka derhaka. Ulaika humul kafaratun fajarah. Mereka itu fajir. Mereka derhaka kepada Allah. Mereka tidak menerima agama Allah. Mereka tidak memandang kepada Tuhan yang menjadikan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka itu bermasam muka dan akhirnya mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang takut nanti keadaan-keadaan yang huru-hara, yang kita risaukan, kita bimbang, yang tidak dapat kita apabila kita tak dapat nak kita kurangkan amal kita tu. Bila amal kita kurang, itulah kita tidak dapat nak mengecapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita tadi. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan setiap hari membawa kepada kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu saja. Wa taral malaikata hafin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Apabila kita dah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, baru kita mengucapkan wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sadaqana wa'dah, rupanya betul benar apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Dengan amal yang banyak, dengan kebajikan yang kita lakukan, kita sedang qanaah dalam kehidupan kita, bukan kena nak mencari mata'ud dunia yang qalil ini. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad, dunia adalah satu permainan yang sedikit saja. Yang kekal abadi, yang lama kekal itu adalah taqwa dan akhirat. Itu yang dipesankan kepada kita, untuk kita sentiasa memikir amal di penghujung kehidupan kita. Bila kita melihat ini dah janji Allah Subhanahu wa taala, sadaqahu wa awrasanal ardh natabawwa'u min haitsu nasha. Dalam keadaan apa saja pun sekira-kiranya yang kita bekalkan, apa yang kita buat, lakukan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan sebaik mungkin. Kita amalkan sebaik mungkin. InsyaAllah tuan-tuan, kita adalah hamba Allah, hamba syurga dan nanti insyaAllah. Gitulah dalam keadaan surah ini yang diceritakan kepada kita beberapa peringkat. Saya ceritakan lagi surah Abasa ni daripada awal lagi, menceritakan tentang dia punya makna pun. Makna Abasa ini bermasam muka. Bermasam muka maknanya Nabi SAW bermasam muka kepada Abdullah ibnu Maktum. Peringkat pertama, ayat ini menceritakan tentang story lah, cerita Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Maktum. Kemudian di peringkat yang kedua, Allah menceritakan tentang binasanya orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah, tidak memperhatikan dirinya. Dan yang ketiga, peringkat yang ketiga, supaya memerhatikan makanan-makanan yang kita makan. Memperhatikan bagaimana bumi ini Allah Subhanahu wa taala suburkan dengan menurunkan air hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan untuk dimakan oleh kita. Kemudian di peringkat yang keempat, yang terakhir tadi, di peringkat manusia, ada yang kufur, ada yang ingkar. Apabila dah datang beberapa suruhan Allah Subhanahu wa taala, datangnya satu suara yang kuat, pada ketika itu kita tidak dapat nak lari ke mana. Kita menjauhkan diri kita daripada keluarga yang dekat dengan kita, dan keputusannya akan kita dapati apabila muka kita berseri-seri, apabila muka kita bermasam, muka-muka kita dah ada berseri, ada bermajam. Jadi dua puak kaum di sana. Mudah-mudahan kita termasuk dalam muka orang yang mustabsyirah, dhahikatun mustabsyirah, ketawa
Wa ashabul yamin. Ashabul yamin iaitu gulungan di sebelah kanan. Kita tak nak gulungan sebelah shimal. Allah beri akal kita, Allah beri kita berfikir. Mana kita nak? Mana kita mau? Ya? Kita nak gulungan kanan ataupun gulungan kiri. Ulanglah kepada kita, Allah memberikan akal kita dengan kataan ulul albab, iaitu ulul albab, supaya kita berfikir. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu saja untuk malam ini dan selesai. Surah Abasa insya-Allah akan datang surah pula yang lain, iaitu surah At-Takwir. Surah ini berkisar tentang hari kiamat ni. Ya, tentang berlakunya kiamat. Surah At-Takwir juga adalah surah akan berlakunya hari kiamat, menceritakan tentang matahari, bulan, gunung ganang, semuanya akan bertabur, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berlakunya kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Kita doa dulu. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa wa Isa, ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma zidna ilma, Allahumma arzuqna fahma, Allahumma nawwirna binur ilmik, Allahumma ab'idna an-nisyan, Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. وندمنا على ما فعلنا